Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 大家平安。 Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. 今天早上我们能够一起来敬拜，应当感谢我们的神。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang cukup penting, yaitu melatih kepekaan rohani. 今天我们要一起思想一个很重要的题目，就是操练我们属灵的敏锐。 Mari kita berdoa. 一起祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kedua hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan taburkan, memberkati setiap kami. Kami bersyukur, berdoa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membuka Alkitab kita Roma 14 ayat 12 sampai 23. 让我们一起翻开圣经，在罗马书第14章12到23节。 Karena ayat firman Tuhan ini cukup panjang, kita membaca dalam bahasa Indonesia saja. 由于这段经文比较长，我们就单用印尼文来读。 Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah firman Tuhan. 这就是我们所要想的思想的经文。 Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan detail dan mohon kita memperhatikan dengan baik-baik. 我们会仔细来讨论这一段的经文，请大家留意。 Ada seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. 有一个非常爱孩子的爸爸， Suatu hari dia membeli sebuah mobil mewah kepada anaknya ini. 有一天他送了孩子一辆豪车。 Mobil ini dibeli bukan dengan kredit.
他不是分期贷款的去买这 tetapi 辆车， membelinya dengan uang cash. 他是用现款去买。 Dan bahkan mobil ini dibeli dengan pengorbanan daripada sang ayah. 他的爸爸付出了许多才能够买这辆车。 Anak ini ketika mendapat mobil mewah ini tentu dia begitu senang. 当这位孩子拿到这辆车，他肯定很高兴。 Dia bebas mengendarai mobil ini dimanapun dan kapanpun. 他自由自在的可以在任何地方、任何时候来驾驶这辆 Tetapi 车。 oleh karena pergaulan, 但是因为他的交往， dia 缘故 mempergunakan mobilnya untuk ugal-ugalan. 他就使用了这辆车去这个赛跑。 Ikut balapan liar. 他参加了非法的赛 Dan 车， dia tidak merawat mobil mewahnya ini dengan baik-baik. 他也没有好好的去保养他的车， Sehingga mobil ini akhirnya lambat laun menjadi rusak. 所以这辆车很快就坏了。 Suatu ketika sang ayah melihat kondisi mobil ini dan bertanya kepada anaknya, 当他的爸爸发现这辆车的时候，他就问孩子： bagaimana kamu menggunakan mobil yang sudah kuberikan dengan susah payah ini? 你如何使用我辛辛苦苦买给你的这辆车呢？ Anak itu terdiam. 这位孩子就静静了。 Ayah tidak maksud untuk mengambil kembali mobil mewahnya 他的 itu. 爸爸并不是要拿回那辆车， Tetapi ayah melihat sang anak menyia-nyiakan mobil yang diberikan kepadanya. 爸爸是觉得孩子已经浪费了他已经送给他的 Sang 这 ayah 辆车。 merasa sang anak tidak bisa menghargai barang yang begitu berharga yang sudah diberikan kepada dia. 他觉得孩子没有珍惜这么宝贵的东西。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， secara sadar atau tidak sadar kita juga sama seperti anak ini. 不管我们晓得不晓得，其实很多时候我们跟这个孩子一样， Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. 主已经给我们非常宝贵的礼物。 Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu sesuatu yang tidak ternilai adanya. 上帝所给我们的救恩是无价的， Ini bukan hasil usaha kita. 这不是靠我们自己的努力， Ini bukan sesuatu yang bisa kita bayar. 这也不是我们自己能够付的。 Dan Tuhan kita Yesus Kristus membayarnya lunas di atas kayu salib. 主耶稣已经在十字架上为我们付清了。 Oleh sebab itu pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah menerima keselamatan. 所以问题不再是我们是否已经得到了救恩， Tetapi bagaimana kita hidup setelah menerima keselamatan itu. 而是关于我们领受救恩之后，我们如何过生活。 Apakah kita hidup sembarangan? 我们是随便的生活吗？ Apakah kita peka terhadap suara Tuhan? 我们敏锐神的声音吗？ Apakah kita mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap iman kita terhadap orang lain? 我们是否会考虑到我们的所作所为会影响到别人的信心吗？ Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini penting bagi setiap kita yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. 今天神的话语对我们已经领受救恩的人是何等重要， Untuk bagaimana hidup mengerti tentang kepekaan rohani. 让我们晓得如何拥有属灵的敏锐感。 Kepekaan rohani adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya untuk melihat lebih dalam. 属灵的敏锐感是圣灵给我们的一种能力，使我们能够更清楚的看见， Untuk merasakan lebih tajam. 让我们更深入的去感受， Untuk mempertimbangkan dengan penuh bijaksana sebelum kita bertindak. 让我们更加的有智慧考虑，就是在我们做事情之前先考虑。 Seorang teolog dari Tiongkok bernama Watchmeni pernah mengatakan sebuah kalimat. 有一位中国的神学家，也就是尼托生这样说过： Roh Kudus memberikan kepada orang percaya suatu kepekaan batin yang membedakan kehendak Allah. 他说，圣灵给我们一种敏锐感，让我们能够分辨神的旨意。 Bapak Ibu Saudara, gereja kita di bawah naungan Gereja Reform Karismatik Indonesia. 我们的教会是在更正还有领恩
宗派的属下。 Di dalam pengajaran-pengajaran didasarkan pengajaran reform yang mana sesuai dengan firman Tuhan. 我们的教导是根据于这个更正的神学，也是按照圣经的教导。 Dan juga menekankan pengajaran-pengajaran Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. 我们也强调按照圣经所教导的圣灵观念。 Bagi kita yang ikut pemuridan, 对于参加门训的弟兄 yang 姐妹 nanti jam 11 kita akan sama-sama ikuti. 等下11点我们会继续 Kita akan belajar 来 tentang Roh 上课 Kudus dan karunia rohani. 我们要学习有关圣灵还有圣灵的恩 Kita 赐 akan。buktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. 我们要证明圣灵就是上帝。 Kita akan melihat apa bedanya orang dipenuhi Roh Kudus dengan dibaptis oleh Roh Kudus. 我们要这个分辨什么叫做被圣灵充满，还有被圣灵这个洗礼。 Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan dipenuhi Roh Kudus dengan dibaptis oleh Roh Kudus. 很多人不能够分别什么是受圣灵的洗，还有这个被圣灵充 Padahal 满。 dua hal ini dicatat di dalam Alkitab begitu penting bagi orang percaya. 事实上，这两件事情都很清楚记载在圣经里面。 Apa tujuan karunia rohani diberikan bagi kita? 圣灵的恩赐到底有什么目的呢？ Dan bagaimana kita membedakan karunia rohani yang daripada Tuhan dengan kuasa-kuasa daripada dunia ini? 我们如何去分别这个属灵的恩赐，还有这个世界的能力所给我们的那种能力？ Nanti saya juga akan memberikan kesaksian video membedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang kerasukan setan. 等下我会给你们看怎样的人是被圣灵充满，怎样的人是被魔鬼附身。 Kita harus melihat dari sudut pandang firman Tuhan, apa bedanya orang dipenuhi Roh Kudus dengan orang kerasukan. 我们会从圣经的角度去区别什么样的人被圣灵充满，怎么样的人被鬼附身。 Kita mengakui adanya karunia bahasa roh. 我们也承认有所谓的方言恩 Alkitab 赐， mencatat dengan sangat jelas. 圣经也很清楚记载。 Namun kita juga perlu mengetahui bahasa roh yang asli dan bahasa roh yang palsu, kira-kira bedanya apa. 但是我们不能够还不知道如何去分别哪些是真的方言，哪些是假的。 Kita melatih kepekaan rohani kita melalui firman Tuhan. 我们要透过神的话语来操练我们的属灵的敏锐 Roh 感。 Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. 圣灵已经在我们的内心工作， Keselamatan sudah Tuhan berikan bagi kita. 主已经给我们救恩， Maka kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. 所以我们必须尊重、珍惜神所给我们的。 Ya, bagi saudara-saudari yang mau ikut nanti mendengar, silakan nanti habis Ramatama jam 11 di lantai 2. 所以如果你们要参加培训等下我们吃喝完之后在第2楼。 Di dalam firman Cuci. Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 hal melatih kepekaan rohani. 从刚才的经文，我们要学习3项有关操练属灵的敏锐。 Kebenaran yang pertama, 第一， kepekaan rohani mengajak kita untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita bertindak. 属灵的敏锐提醒我们行动之前先发问， Ini adalah hal yang penting melatih kepekaan rohani. 这是很重要的，就是要操练我们的属灵敏锐 Agar 感。 kita bisa bertanya terlebih dahulu sebelum kita bertindak. 我们在做事之前应该先问一问。 Ayat 13 memberitahu pada kita. 第13节告诉我们， Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. 所以我们不可在彼此论断，宁可定义谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。 Di dalam teologi reform mengajar tentang kedaulatan Allah. 在更正神学当中强调上帝的主权， Hanya Allah saja yang berhak menjadi hakim yang adil. 唯有上帝能够成为公正的审判官。 Ketika kita menghakimi saudara 当我 kita, 们去论断弟兄姐妹， secara sadar tidak sadar kita telah mengambil posisi daripada Tuhan.
不管有意或者是无意，其实我们已经取代了上帝的地 mengambil 位， posisi yang seharusnya bukan milik kita. 我们夺取了原本不属于我们的地位。 Seakan-akan kita berkata di dalam hati kita, 我们似乎在心里这样说： Tuhan, saya bisa menilai orang lain jauh lebih baik daripada engkau 主 menilai. 啊，我能够这个分别人过于你自己。 Ketika kita menghakimi orang lain, sesungguhnya ini ada sebuah kesombongan rohani. 当我们论断别人的时候，其实这就是叫做属灵的骄傲。 Di dalam gereja 在教会里面， ada pekerja-pekerja yang sudah sangat berpengalaman di dalam pelayanan. 有一些的工作人员已经很有经验了， Tetapi juga ada jemaat-jemaat yang baru saja belajar melayani. 同时也有一些是刚刚学习服侍的弟兄姐 Tetapi 妹。 kadangkala secara sadar tidak sadar kita yang sudah lama melayani. 但是很多时候呢，我们这些已经服侍很久的人， Kita mengharapkan juga jemaat baru yang belajar melayani ini bisa melayani sama seperti kita. 我们希望刚刚学习服侍的人能够和我们一样。 Ya, sehingga kadangkala tanpa sadar kita mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. 所以很多时候我们无意中会说出那一些我们不应该说的话。 Ada juga majelis di sebuah gereja yang pernah menegur seorang penginjil muda yang berkhotbah. 有一间教会的执事呢，曾经责备一个年轻的传道人讲道的时候被责备。 Mungkin maksudnya baik. 可能他的意思是好的， Penginjil ini supaya bisa khotbah lebih baik lagi. 好让这位年轻的传道人可以更好的讲。 Tetapi cara penyampaian tidak benar. 但是他这个传达的方式不对 Waktu menyampaikan juga tidak tepat. 他传达的时间也不对， Dan disampaikan di hadapan orang banyak. 他在众人面前这样责备， Sehingga membuat penginjil muda ini terluka. 使这位年轻的传道人受伤。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi 亲爱的弟 Tuhan. 兄姐妹， Sebagai orang percaya, 作为信主的人， Alkitab memberitahu kepada kita jangan menghakimi. 圣经告诉我们不要论断人， Tetapi kita juga diingatkan untuk bagaimana kita bisa untuk menyatakan kesalahan melalui teguran penuh kasih. 但是我们也被提醒，应当以爱为动机来这个责备别人的过 Apa 错， bedanya menegur dengan kasih dan menghakimi? 以爱去责备和论断有什么分别呢？ Menghakimi lahir dari motivasi yang tidak benar. 审判是出于不对的动机， Menghakimi lahir daripada sebuah kesombongan, menganggap diri lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. 论断的心态是来自于一种骄傲、自以为意、自以为比别人更好。 Menghakimi bisa membuat orang jatuh 论断能够使别人跌倒， dan bahkan disampaikan tanpa peduli waktu dan tempat. 而且不管不在乎在什么时候、什么时间来传达他的论断。 Menghakimi membuat orang terluka. 论断会使人受伤， Tetapi berbeda dengan menegur dengan kasih. 但是以爱责备就不一 Atau 样了。 menyatakan kesalahan orang lain dengan kasih. 你以爱指出对方的错， Ini lahir daripada sebuah kerendahan hati. 这是来自于谦卑的心， Dan tujuannya untuk membangun jemaat. 目的是要造就信徒。 Sama seperti apa yang dikatakan di dalam surat Galatia 6 ayat 1. 就好像在加拉太书第6章第1节所说的， Untuk menegur dengan lemah lembut sambil menjaga diri sendiri. 要以温柔的态度去责备，同时也要谨慎自 Jadi 己。 Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaan jangan menghakimi dan menegur dengan kasih. 所以我们可以分辨什么是论断，什么是以爱责备。 Oleh sebab itu kepekaan rohani akan mengajar dan melatih kita untuk berpikir 所以属灵的敏锐将帮助我们思考， sebelum kita bertindak. 也就是在我们做事情之前 Apakah yang saya katakan ini membangun saudara saya? 我的话是造就我的弟兄吗？ Apakah yang disampaikan dengan kasih ini di waktu yang tepat? 我以爱说话是在准确的时间吗？ Ketika saya menyampaikan bagaimana suasana emosi saya.
当我在说话的时候，我的情绪怎么样？ Tanpa sadar suasana emosi kita akan mempengaruhi apa yang kita katakan. Benar tidak? 其实我们 Benar 的 tidak? 情绪呢，会影响到我们说话的那种表达方 Oleh 式。 sebab itulah firman Tuhan tadi memberitahu kepada 所 kita. 以神的话告诉我们， Ketika kita menegur dengan kasih, 当我们以爱责备， kita juga harus memperhatikan diri kita 我们也 sendiri. 要注意自己。 Ini sesuatu hal yang penting untuk melatih kepekaan rohani. 这是我们操练属灵敏锐很重要的事情。 Oleh sebab itu, ketika kita bertindak, 因此呢，当我们行事之前， ambillah waktu untuk berpikir terlebih dahulu. 我们要先好好思考， Ini poin pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， bagaimana melatih kepekaan rohani. 如何操练属灵的敏锐呢？ Kepekaan rohani membuat kita rela membatasi kebebasan kita demi kasih terhadap sesama. 属灵的敏锐使我们愿意为别人限制自己的自由。 Ini di dalam ayat 14 sampai 16. 这记载在14到16节里面。 Mari kita perhatikan 3 ayat firman 我 Tuhan. 们来看这3节经文。 Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. 我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤。 Saudara-saudari, nas firman Tuhan yang kita baca ini konteksnya tentang makanan penyembahan berhala. 我们所读的这段经文的处境是有关祭偶像之物。 Sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik, 如果我们好好的注意， maka kita bisa melihat apa yang dinyatakan di sini sesungguhnya bersifat netral. 其实在这里所表达的是属于中立性的。 Makanan, minuman, dan bahkan juga gaya hidup, hiburan, dan tradisi itu semuanya bersifat netral. 是有关饮食，有关我们的生活方式、传统，这些都是中立的。 Paulus dengan tegas berkata di dalam ayat 14, tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. 保罗强调，也就是在14节强调，凡物本来没有不洁净的， Ini adalah sebuah kebenaran teologi. 这是一个神学的真理。 Di dalam Kristus kita sudah dibebaskan. 在基督里，我们已经得自由。 Kita tahu bahwa berhala itu bukan lagi apa-apa. 我们晓得偶像算不了什么， Sehingga makanan yang dipersembahkan kepadanya pun tidak menjadi najis secara rohani. 所以祭偶之物从属灵方面来讲，也不会变成不洁净。 Namun disinilah butuh kepekaan rohani. 但是正是在这样的事情上，有需要属灵的敏锐。 Kebenaran dan kebebasan tidak boleh membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. 真理还有自由，不可以使我们成为别人的绊脚石。 Ayat 15 memberitahu kepada 第 kita. 15节告诉我们， Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. 你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理而行。 Di sini ada sebuah prinsip bahwa kasih adalah tuntutan tertinggi. 在这里，我们看到一个原则：爱是最高的要求。 Segala sesuatu memang benar diperbolehkan, 一切是的，是可行的， tetapi tidak semuanya membangun. 但是不是万事都能够造就别人。 Pada suatu hari ada seorang pendeta diundang makan di dalam sebuah resepsi pernikahan. 有一天，有一个牧师被邀请在婚宴里， Lalu
ada orang menuangkan anggur yang beralkohol kepadanya. 然后有人倒给他一杯酒， Kemudian dia mencicipi anggur itu. 然后他就喝了那杯酒， Karena dia menganggap apa yang dilakukan ini sesuatu yang tidak salah. Kalau sampai tidak mabuk. 当然如果没有喝醉，那喝一点葡萄酒是没有错的。 Tetapi jika ketika dia mencicipi anggur beralkohol itu, 但是当他喝了这个葡萄酒的时候， ada jemaat yang lemah imannya. 有一些软弱的信徒， Lalu kecewa. 然后就失望 Boksu masak limciu. 牧师岂可喝酒呢？ Sehingga tidak lagi datang ke gereja. 就因为这样的事情不再来教会， Tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. 不再要相信主， Bukankah ini sesuatu hal yang serius? 这岂不是一件很严重的事情吗？ Ayo sekarang saya ingin tanya sama kalian. 现在我问你们， Orang Kristen boleh minum anggur yang beralkohol tidak? 基督徒可以喝有酒精的葡萄酒吗？ Boleh atau tidak? 可以不可以？ Yang katakan boleh angkat tangan. 可以的举手。 Ya, di rumah banyak anggur ya. 你们的家肯定很多葡萄酒。 Anggur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Hari ini kita belajar tentang melatih kepekaan rohani. 今天我们在学习操练属灵的敏锐。 Sekalipun menurut kita itu boleh kita minum. 虽然按照我们的了解是可以的， Tetapi kalau kita minum bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. 但是如果因着我们的喝成为了别人的绊脚 Firman 石， Tuhan hari ini mengingatkan kita lebih baik jangan minum. 今天主的话提醒我们，最好是不要喝， Karena saudara kita yang baru percaya 因为那些刚信主的弟兄姐 telah 妹 dibeli dengan darah Kristus. 已经被耶稣的宝血所买赎了。 Janganlah kita membuat mereka jatuh oleh karena segelas anggur merah kita. 我们不要因着一杯红酒使他们跌倒。 John Calvin mengatakan sebuah kalimat, 约翰加尔文说了一句话： kita dipanggil menggunakan kebebasan kita dengan pengertian bahwa kita adalah anggota satu tubuh dan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat melukai anggota yang lemah. 我们被呼召使用我们的自由，但要明白，我们是同一个身体的肢体，因此不可做任何会伤害软弱肢体的事。 Bapak, Ibu, Saudara mengerti maksud firman 弟 Tuhan. 兄姐妹，你们能够明白这句话 Ketika 吗？ kita belajar melatih kepekaan rohani, 我们要学习操练属灵的敏 bukan 锐感。 masalah hubungan kita dengan Tuhan saja yang dipertimbangkan. 我们要考虑的不只是自己和上帝的关系， Tetapi ketika kita melakukan, coba kita pikirkan orang-orang di sekitar kita. 当我们行事之前，应当考虑到周围的人。 Contoh lain, 其他的例子， ke gereja boleh gak pakai baju yang tidak ada lengannya? 来教会可以穿那种比较什么没有冷安的哈，you can see 的衣服了。 Imai kwa palang ya. Bukan isu ada kan. 你们不要看别人。 Bapak, Ibu, Saudara, bagi sebagian orang ini tidak ada masalah. 对很多人来说，这不是问题。 Tetapi ada orang-orang tertentu waktu dia misalnya ini kumpul kolektor pakai baju tanpa lengan. 但是有些人可能他这个收捐的时候穿那个没有袖的ya. 没有袖的衣服。 Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia ambil kolektor ya mungkin kelihatan ketiak-ketiaknya itu ya. 可能收捐的时候呢，就会看到他的那个格底 Bapak, Ibu, Saudara, bukan masalah boleh atau tidak boleh. 其实不是关于可以不可以。 Lu dia sing ketiak, dia ketiak. Jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman dan tidak enak. 那这会造成那种尴尬的气氛情况 Ya lebih baik jangan. 最好不要。 Teologia reform sangat menekankan tentang pemeliharaan Allah.
更正神学很强调上帝的保守。 Kalau kita percaya keselamatan pemberian Tuhan, maka keselamatan itu bersifat kekal adanya. 如果我们相信有上帝的救恩，那么他的救恩是永恒性的。 Namun kebenaran ini tidak membuat kita boleh sembarangan hidup. 但是这样的真理不可以使我们轻率的过我们的生活。 Sebaliknya kita harus membuat kita semakin bersungguh-sungguh menjadi saluran berkat. 相反的，我们应该更加认真，成为祝福的管道。 Bukan menjadi alat yang membuat orang lain yang meragukan imannya. 我们不要使别人因着我们，然后怀疑自己的信心。 Tuhan mau memakai kita untuk membangun iman kerohanian setiap tubuh Kristus. 上帝要使用我们去造就别人，也就是基督的肢体。 Itulah tujuan daripada karunia roh yang Tuhan berikan bagi kita. 这也就是上帝给我们的属灵恩赐的目 Oleh sebab 的。 itu ayat 21 memberitahu pada kita, 所以21节告诉我们， baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. 无论是吃肉、是喝酒、是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。 Pemahaman ini bukan berarti tidak boleh makan daging dan minum anggur. 这里并不是告诉我们不可以吃肉，也不可以喝酒。 Tetapi kalau bisa jadi batu sandungan, lebih baik jangan makan dan jangan minum. 所强调的是，如果成为别人的绊脚石，那么我们应不做最好。 Oleh sebab itu poin kedua mengajak kita, 因此呢，第二点教导我们， ketika kita melatih kepekaan rohani kita, 当我们操练属灵的敏锐， kita rela membatasi kebebasan kita 我们愿意限制自己的自由， demi kasih terhadap sesama kita. 就是为了爱别人。 Ini poin kedua. 这是第二点。 Poin yang terakhir. 最后一点， Kepekaan rohani mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. 属灵的敏锐带来在圣灵里的和平与喜乐。 Mari kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 19. 我们来看第17到19节。 Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。 Bapak Ibu Saudara, apa tujuan akhir daripada melatih kepekaan rohani? 操练属灵的敏锐，最终的目的是什 Ayat 么呢？ 17 memberitahu kepada 第 kita 17节告诉我们， untuk supaya kita belajar di dalam kebenaran, damai sejahtera dalam sukacita Roh Kudus. 好让我们可以得着在圣灵里面的和平还有喜乐。 Fokus kita bukan pada hal-hal lahiria yang fana, makanan atau minuman. 我们的焦点不是在于短暂的外在的事物，例如饮食一样。 Fokus kita adalah pada realitas kerajaan Allah 我们的焦点是在上帝真实的永恒国 yang di 度， dalamnya ada kebenaran. 在里面有真理。 Apa itu kebenaran? 什么是真理呢？ Hidup yang berpadanan pada firman Tuhan. 就是与神的话相称的生活， Hidup dalam damai sejahtera. 就是有平安和平的生活 Apa。yang dimaksud dengan damai sejahtera? 什么是和平呢？ Hubungan yang harmonis antara Allah dengan sesama. 也就是上帝与人之间那种和谐的关系， Sukacita oleh Roh Kudus. 在圣灵里的喜乐， Ini adalah sukacita surgawi 这是属天的喜乐 yang tidak bergantung pada keadaan. 没有依赖在环境情况。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita bersikap keras atau kaku dalam hal-hal yang tidak prinsip,
当我们在非原则性的事情上表现得僵硬，还有僵 sampai 化的时候， merusak damai sejahtera, 破坏了我们的平安。 sesungguhnya kita sudah merusak esensi kerajaan Allah di dalam dunia ini. 其实我们已经破坏了上帝神的国在地上的本质。 Oleh sebab itu ayat 19 menekankan sebuah kalimat bagi kita. 所以第19节强调一句话： Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. 我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。 Artinya ketika kita melatih kepekaan rohani, ada buah yang akan muncul. 意思是说，当我们操练属灵的敏锐的时候，就会结出果子。 Dan buah yang muncul inilah yang berkenan kepada Allah dan membawa hormat daripada manusia. 这些果子将讨神喜悦，而且能够得到别人的称许。 Ayat ini bukan berarti kita gila hormat, bukan maksudnya begitu. 这一节的经文不是教导我们要这个喜欢被别人奉承。 Tetapi ketika kita berjalan di dalam kebenaran, 当我们走在真理上的时候， hidup di dalam damai sejahtera terhadap sesama, 我们与人有那种和谐的关系， membawa sukacita surgawi di dalam kehidupan kita. 我们把属天的喜乐带进生活， Ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan 这是讨主喜悦的生活， dan juga akan mendatangkan hormat sesama terhadap kita. 而且也能够得到众人的尊重。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah tujuan akhir daripada melatih kepekaan rohani. 这就是操练属灵敏锐的最终目的。 Di sebuah gereja di Yogyakarta, 在Yogyakarta 的一间教会， pernah terjadi perpecahan yang hebat. 曾经发生分裂， Penyebabnya sangat sepele. 起因是很离谱。 Masalahnya adalah apakah boleh berdoa dengan suara keras sambil mengangkat tangan atau tidak. 它的根本问题是祷告可以大声祷告和举手吗？ Satu kelompok menganggap ini ada sebuah ekspresi rohani yang indah. 有一组人觉得这是一种属灵的表达， Kelompok lain menganggap ini terlalu berlebihan dan mengganggu kekusukan di dalam ibadah. 还有另外一组说这已经太过分了，已经干扰到别人的那种敬拜庄重的问题， Sehingga di dalam jemaat juga terjadi debat-debatan. 所以在会众里面为这件事情 Majelis gereja juga terpecah, ada yang pro, ada yang kontra. 所以已经分裂了，有些赞成，有些不赞成。 Di dalam gereja kasih sudah mulai mendingin. 在教会里面，爱已经开始冷落， Tidak ada lagi damai sejahtera di dalam ibadah. 在敬拜中也已经失去了平安。 Sukacita ibadah menjadi ketegangan. 这个敬拜的喜乐变成了这个张力。 Kondisi ini terjadi hampir 1 tahun lamanya. 这样的情况延续1年之久， Sampai suatu ketika ada seorang pendeta, pembimbing rohani yang mereka percaya mengembalakan gereja itu. 一直到有一天，有一个他们所信任的牧师来牧养他们， Dan memberitahu kepada mereka. 然后告诉他们， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kerajaan Allah bukan soal mengangkat tangan atau tidak. 天国不在乎举手不举手， Sesungguhnya apa yang kalian lakukan sekarang telah kehilangan kasih yang daripada Tuhan. 你们现在的情况其实已经失去了上帝的 Telah 爱， kehilangan kebenaran firman 已经 Tuhan. 失去了真理， Anda kehilangan damai sejahtera dan sukacita di dalam ibadah. 已经失去了平安和喜乐。 Oleh sebab itu, mari kita bertobat. 所以我们应当悔改。 Singkat cerita, akhirnya mereka berdamai. 长话短说，他们就和好了， Mereka sepakat untuk menerima perbedaan yang ada. 他们就愿意接纳彼此的差异。 Yang suka mengangkat tangan, silakan mengangkat 喜 tangan. 欢举手的就举手吧， Asal jangan pukul orang. Ya. 最重要的不要去打人。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Kita bersyukur gereja kita reform karismatik. 我们感谢主，我们的教会的特性就是
更正还有领恩 Menurut pandangan dunia ini reform dan karismatik itu berbenturan. 按照这个一般的看法呢，更正神学还有领恩派是互相冲突的。 Sebagian pengikut reform sangat tidak suka orang karismatik. 有一部分的更正教，他们不喜欢领恩派； Sebagian juga pengikut karismatik benci sekali hamba-hamba Tuhan reform. 还有一部分的领恩派的信徒也非常的不喜欢更正教的牧师 Tetapi 传道 kita 人。 bersyukur. 但是我们感谢主， IGC di bawah naungan Gereja Reform Karismatik Indonesia. 但是我们福音真光堂正在归正领恩派的属下。 Kita mengharmonisasi kedua aliran yang bertolak belakang ini. 我们就把这两个互相冲突的这个宗派和谐起来。 Apa yang kita sampaikan adalah semuanya ada landasan firman Tuhan. 我们所传达的都是神的话语， Dan karunia-karunia rohani, aliran-aliran yang biasa dipergunakan oleh Roh Kudus, kita juga bagaimana dari sudut pandang firman Tuhan kita mengajarkan kepada jemaat. 我们也教导一般灵恩派所强调的那些属灵的恩赐，但是我们会依据圣经的教导。 Ya, gereja kita mau pakai band silakan. 我们的教会也可以用这个鼓， Kalian mau nyanyi angkat tangan 你 silakan. 们要唱歌举手也可以。 Ya, yang penting kalian mau nyanyi. 重要的是你们要唱 Ya, 歌 jangan jadi gereja jadi penonton. 不要来教会成为这个观众而已。 Cokwa, cau im, 唱歌走调 bohutnya, tidak enak didengar bosen. Artinya apa? Jadi pengamat. 意思说你们成为观察者。 Kalian tahu tidak di dalam gereja 你们知道吗？在教会里 yang 面， melihat kita bernyanyi siapa? 看我们唱歌的是谁？ Siapa? Tuhan. 是主在看。 Yang melayani siapa? 谁在服侍呢？ Bukan yang di sini. 不是在这里的， Semua kita yang duduk ini melayani. 我们坐在椅子上的都在服侍 Dan yang menikmati pelayanan itu Tuhan. 正在享受我们的服侍的是上 Bukan 帝， kita. 不是我们 Persiapan. 没有做准备 Rapi. 不整齐 Itu tambah dosa, tambah itu saudara. 那会增加罪恶 Lebih baik kita ingat. 我 Hari 们 ini 更 saya 好 datang 是 gereja, 记得 saya beribadah dan saya harus melayani. 我今天来到教会要服侍，要敬拜， Ya, saya harus buka suara bernyanyi. 我要开口唱歌， Ya, mau angkat tangan silakan. 要举手随便 Ya, mau begini silakan. 要修手也可 Mau 以 begini boleh. 要这样也可 Mau 以 masuk kantong boleh tidak? 要放在口袋里面 Boleh 可以 tidak? 吗？可 Ya 以。 boleh kalau uangnya banyak gitu ya, takut hilang. Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， ya kita harus mengerti mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. 我们要晓得什么是有原则性，有些没有原则性的事 Kami 情。 hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja bukan asal-asalan. 我们在教会服侍的牧师传道人不是随随便便的， Sama seperti firman Tuhan mengatakan, 就好像神的话语所说的， kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. 我们必须在上帝面前交代清楚。 Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan 今天我传讲神的话， dengan dukungan ayat-ayat Alkitab yang ada 然后以圣经的经文为基 sebagai 础， landasan firman Tuhan, 成为我们的基础， sebagai kesimpulan renungan kita. 作为我们今天的结语。 Ada 3 hal melatih kepekaan rohani. 有3件关于操练属灵的敏锐感。 Pertama, 第一， peka terhadap sikap hati kita. 我们要对自己的心态有敏锐感， Jangan mudah menghakimi, 不要轻易去论断， karena penghakiman adalah hak Tuhan. 因为审判是上帝的主权。 Belajarlah membangun dengan kasih. 我们要以爱彼此造 Yang 就。 kedua, 第二， peka terhadap dampak tindakan kita. 我们要为自己的行为感到敏锐。 Kita dipanggil untuk bebas.
我们被呼召成为自由的人， Tetapi kebebasan kita ada batasnya, 但是我们的自由是有界限的， yaitu batas kasih. 也就是以爱为界限。 Relalah untuk tidak melakukan sesuatu yang kita anggap boleh sekalipun. Itu bisa menjatuhkan orang lain, lebih baik jangan melakukan. 所以虽然我们所做的是可以的，但是如果能够使别人跌倒，最好不要做。 Yang ketiga, 第三， tujuan daripada kepekaan rohani 属灵的敏锐最终的目的， bukan soal makanan dan 不 minuman, 是关于吃喝的事， tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. 而是关于在圣灵里的和平和喜乐。 Mari kita membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan 让我们建立符合神心意的生活。 dengan 3 pertanyaan aplikasi. 我们以3个应用的问题来问： Adakah orang lain tersandung karena tindakan saya? 有没有人因着我的行为而跌倒呢？ Adakah damai sejahtera yang hilang karena sikap saya? 有没有人失去平安因着我的态度吗？ Adakah kebebasan yang saya pertahankan tetapi merugikan orang lain? 我有没有因着要坚持我的自由，然后损坏别人呢？ Jika jawabannya ada, 如果答案是的， mari kita datang kepada Tuhan. 让我们来到主的面前， Mohon supaya Tuhan berbelas kasihan di dalam kehidupan 求 kita. 主怜悯我们， Untuk berkomitmen melatih kembali kepekaan rohani kita. 让我们再次的做出决心，操练我们的 Bapak 属灵 Ibu 敏锐 Saudara 感。 yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹 Di dalam 2 kebaktian pagi hari ini. 2 kebaktian hari ini. 在我们今天2堂的崇拜里， Kepekaan rohani berhubungan dengan Allah dan manusia disampaikan di dalam ibadah pagi hari ini. 我们在今天早上是谈到关于我们与神和人之间的那种敏锐感。 Dan nanti sore 等下下午， kita akan membahas dari perjanjian lama 我们会从旧约的圣经来探讨 melatih，kepekaan rohani secara pribadi. 我们会探讨操练个人的属灵的敏 Sehingga 锐， Anda bisa melihat perbedaannya. 这样我们才能够分辨 Pagi 早上 melatih kepekaan rohani dalam hubungan dengan sesama. 操练我们的敏锐感，特别是与神与人之间的关系。 Sore 下午 melatih kepekaan rohani, mengerti kehendak Tuhan. 操练我们的属灵的敏锐，尤其是要明白神的旨意。 Seringkali saya ditanya, 很多时候我问 Boksu, 牧师 bagaimana mengerti kehendak Tuhan? 如何明白神的旨意？ Bagaimana Boksu tahu dipanggil menjadi hamba Tuhan? 牧师怎么知道被呼召做牧师呢？ Saya akan jawab di dalam kebaktian nanti sore. 我会在下午回答这问题。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau yang senantiasa membimbing iman kerohanian kami. Engkau juga menuntun di dalam perjalanan iman kami. Ketika kami sudah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau, kami mau hidup menghidupi kebenaran firman, melatih kepekaan rohani kami. Sehingga kami tidak hidup secara egois, tapi kami boleh juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus berkati.